Okay, Assalamualaikum semua dan selamat datang. Okay, bagi ada kat sini, semoga sihat sejahtera. Okay, bagi perhatian kalau ada yang nak mendengar. Okay, kalau yang tak nak mendengar, boleh keluar. Macam biasa lah saya, agak sedih sikit. Cuma sebab kita masa itu emas lah, kita kena manfaatkan. Kalau tak ada apa yang kita boleh manfaatkan, setiap hari tu adalah rugi lah. Okay, macam kita belajar kat sini ataupun mana-mana sekalipun lah. Hari-hari belajar tu mesti kena ada manfaat dan ada penambahbaikan untuk kita ataupun kalau bukan untuk kita, untuk orang lain lah. Okay. So hari ni topik apa? Mungkin saya nak ajar pun hari ni topik apa pun tak ada dalam kepala lagi sebab saya masih lagi beberapa hari ni lah pun masih lagi tak boleh nak buat kerja sebab terlalu fokus dengan benda yang lain lah, benda yang lagi besar lah. Bukan kita ketepikan benda kecil, bukan. Cuma kita lebih fokuskan untuk masa akan datang yang kecil-kecil ni boleh yang lain-lain cover lah. Macam kerja-kerja bengkel kita dah ada department yang mengawal lah. Macam MACD lah kan. Tak ada pun token MACD tu tanya lagi kan, kau bawah ni dah sapu ke belum sampah, tak ada. Dia tahu dah, orang semua dah buat sistem tu. Maknanya kita pun dah ke arah macam tu lah, insyaAllah. Okay. Dan kita akan sambung je tradisi ni dari masa ke semasa lah. Kita try lagi ubah untuk kita menambah baik. Okay, hari ni saya nak share sikit lah. Okay. Kepada YouTuber lah ataupun yang view ada di YouTube ni. Okay, ini saya nak share sikit macam mana, sebab ramai tanya juga macam mana boleh buat bengkel macam ni, sistem macam ni, macam mana boleh sampai macam ni, apa yang ada dulu dengan sekarang ni. Memang dilahirkan tiba-tiba ada duit tiba-tiba buka bengkel 5 biji ke macam mana. So ramai yang tak tahulah, mungkin ada yang baru subscribe, ada yang baru nampak video kat YouTube, ada yang baru kenal sebab mereka tak tahu. Mungkin nampak macam ni dari anak orang kaya, mungkin macam itulah. Okey. Tapi siapa yang tahulah, ada customer yang datang pernah hantar dekat rumah dulu pun dia tahulah. Okey, pada 2015 macam mana dia nampak perubahan sampai sekarang. So dia nampaklah apa benda yang kita buat daripada kena kecam, daripada kita follower tak sampai 1000. Waktu tu berapa follower? 300 lebih, 400 lebih kan, tak ada orang pun yang naikkan. Saya ni pun adalah Apis Belalang. Ataupun kita sekarang ni Api Disham. Dia nama Api Belalang. Tu dia tukar nama Apis SYR. Tu sekarang Api Disham kan. Api Belalang Tempur dulu. Dia naikkan saya dah. Dulu follower dia 20,000 lebih. Dia salah seorang idola yang paling laju lah. Dulu orang tak kenal MW, dia kenalkan sebab dia memang tengah up. Dia paling padu lah kat Malaysia ni, dia antara top 1 lah. Top 1 bukan top 10 dia antara yang paling power follower lah. Mana-mana pun orang akan follow dia, Api Belalang tu. Tapi sekarang ni dia agak tenggelam sebab dia mula dia main kereta, lepas tu dia technician. Okay, kita faham, dia pun kejar-kejar dia. Cuma mungkin masa tu tak sama macam zaman sekarang. Zaman dulu tak sama macam zaman sekarang, cara untuk naik ni lain. Okay, macam marketing tadi Hakim dah ada cerita sikit. Okay, macam mana nak buat marketing, content creator, idea, macam mana kita nak belajar bercakap, mesti kena ada idea dan apa benda yang kita nak cakap lah. Okay. Dari satu, ramai orang nak tahu kita ni sebenarnya dia nak ilmu. Dia tak nak apa pun, dia tak nak pun kita tunjuk duit, dia tak nak pun kita tunjuk apa-apa barang kita, dia tak nak. Dia sebenarnya nak ilmu. Macam mana kita boleh dapat benda tu? Macam orang cakap, okay, kita ada kereta. Macam mana kita boleh dapat kereta tu? Okay, kita ada kedai. Macam mana kita boleh ada kedai? Kita ada sistem macam ni. Macam mana kita ada sistem? Mereka nak tahu. Mereka apa-apa pun lah. Kita sendiri pun, kita manusia, kita sifat ingin tahu. Kita benda itu adalah basic. Benda tu adalah kuning lah. Orang panggil memang kita naluri kita sifat ingin tahu kan. Kalau bola tu bocor kan, kalau boleh kita tengok dalam bola tu ada apa. Kita nak tahu juga apa benda kan. Sebab kita ni memang sifat ingin tahu dan kita ingin belajar. Sama macam sekarang ni lah, kita ada 5 bengkel, okey, 3 bengkel yang berfungsi sebagai orang buat bekerja lah. Satu store dan satu lagi sistem untuk macam ni lah, belajar surau sekali. Mana kalau surau ni bagus, maknanya tempat belajar sama juga macam masjid dengan surau. Dia sesuai untuk jadikan tempat pengajian. Sama juga berkat tu ada. Okey, so kita buatkan, cuma tak apa nak besar. Mungkin dalam 40 orang, ini pun dalam 20 orang pun dah sempit. Okey. Mungkin kena besar lagi ke. Tengok insya-Allah lah. Kita tengok kita boleh buat empire sendiri kan. 5 tingkat, satu tingkat tu hanya untuk surau atau masjid je, kita doakan sama-sama. Mungkin boleh memuatkan 100 orang, 200 orang. Tapi insya-Allah lah, kita tengok, kita try. Sebab tu kita kena ada plan. Okey, siapa yang nak plan ni? Yang plan ni yang boleh berfikir lah, bukan je kat orang lain tak berfikir. Tapi orang yang free thinker. Bukan free thinker tu tak ada agama. Bukan. Orang yang bebas untuk dah boleh lepaskan. Contoh dulu saya buat benda semua. Saya lah overhaul, saya lah layan customer,
Saya ambil quotation, saya nak kena bayar, nak ambil duit, nak kira balik, nak kena call customer, nak kena pasang enjin. Apa benda pun lah. Sebab tu kat sini semua saya boleh buat kerja lah. Bukannya saya cakap kat sini saya ada duit, bukannya saya founder. Saya datang, saya bagi duit, saya ada kedai. Bukan. Okay. Mari kita tahu, okay? Kita belajar daripada bawah, daripada basuh enjin, pakai petrol, sekarang dah pakai apa? Pakai mesin. Pakai mesin ni yang tak ada lagi di kat mana-mana lah kat seluruh Malaysia. Dan mereka pun nak tahu apa mesin tu. Saya akan review nanti. Right? So itu pun penambahbaikan, okay, untuk kita memodernkan cara kerja kita dan kita membuat sistem ni. Mungkin kita akan copy ataupun kita akan apa panggil tu? Kita akan moldkan dia untuk kita buka yang lain nanti. Mungkin ada di seluruh negeri ataupun mungkin boleh jadi seluruh daerah, kan. Bumblebee boleh. Contoh kita ambil inspirasi sebagai rujukan lah. Macam Bumblebee daripada Shoaib. Setiap daerah, dulu setiap negeri, sekarang ni setiap daerah dah masuk. Why not kita boleh buat? Kan, orang Melayu dia sebenarnya ada sifat keinginan yang tinggi. Dan kita pun sebenarnya rempit ni lah. Rempit ni sebenarnya kena kaya lah. Okay? Bukan kaya kita nak menunjuk, bukan. Tapi kita nak kena menolong orang. Sebab bila kita ada duit, kita boleh tolong orang. Kita ada duit, kita boleh sedekah. Kita boleh buat sini, kita buat macam-macam. Okay? Mereka cakap, oh duit tu bukan segala-galanya. Memang betul, kan? Bukan duit segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Ada pula orang datang bagi daun untuk tolong orang, tak boleh. Daun tu tak boleh buat apa, tak boleh nak sistem barter dengan duit, tak boleh. Kita nak beli apa-apa sekarang ni pun, mata wang mesti pakai duit lah. Tak ada orang datang pakai daun. Bang, saya nak beli kereta bang, bawa daun 5 helai. Mana ada, tak ada. So kita kena cari, rempit ni kena kaya lah, cakap tu orang, rempit ni kena kaya. Bukannya sekadar luaran, tapi dalaman lah. Daripada ilmu, okay, rohani dan dia punya minda kena kaya. Okay, mesti kena ada apa panggil tu, cara pemikiran, cara untuk majukan diri. Janganlah hari ni dengan semalam sama. Sebab tu kita hari-hari kita ada meeting. Kita dah lebih setahun lebih kurang, kan? Lebih setahun rasanya kita ada meeting hari-hari, betul tak? Setahun 2 bulan lebih kita ada meeting hari-hari. Tak ada lagi syarikat-syarikat besar pun tak ada macam ni. Kita boleh katakan, kalau ada beratus atau beribu syarikat-syarikat besar pun, kita adalah satu-satu syarikat yang cakap kecil. Bukan syarikat pun, kan? Nama je syarikat Idola Remaja, kan? Belum jadi pun betul-betul syarikat yang betul-betul syarikat lah. Cuma kita praktikkan benda ni supaya akan datang boleh jadi ikutan ataupun jadi apa panggil tu? Jadi rule lah, dan jadi apa panggil tu? Jadi rutin harian untuk kita. Contohlah kita tak jadi pun buka bengkel, kita buka benda lain pun kita boleh gunakan juga meeting hari-hari ni, mana short meeting ni ataupun soft meeting ni sebagai penambahbaikan setiap hari. Itu yang tak dibuat oleh semua bengkel. Tak ada, saya rasa tak ada satu Malaysia ni tak ada. Ke ada pernah dengar? Tak ada lagi kan? Ada pernah jumpa kawan-kawan yang bengkel ke apa ke, setiap hari ada meeting 1 jam. 5 minit pun tak pernah, kan? Lagi kata 1 jam. Kita setiap hari 1 jam dah setahun 2 bulan. Itu yang orang tak nampak dan kita bagi tahu. Okay? Benda ni bukan senang sebab kita pun perlukan satu lagi komitmen dan chemistry. Sebab kalau meeting seorang-seorang datang tak boleh. Tapi alhamdulillah kita setiap meeting semua ada. Alhamdulillah. Itu yang kita kena ada kat sini ya. Abang. Sedap layar mata okey. Faham. Dia biasa tu. Dia majlis ilmu kan, duduk tepi kan lah biasa tu. Dia senang ni gini-gini tak apa, tak ada hal. Majlis ilmu memang macam itulah. Sebab dia tu hari Jumaat kan, aircon pula, sofa so good lah. Right, ini adalah penambahbaikan bagi kita dan saya hari-hari mencari peluang sebab saya ni jenis orang mencari peluang. Kita ni mencari, orang panggil tu chances, kita cari kita punya apa panggil peluang ni, opportunity kan. Opportunity. Kita cari peluang lah, kita cari peluang untuk kita masuk lah. Mana kita cari mana-mana yang leak, kita penuhkan. Kita cari benda-benda yang kosong, yang koyak, kita try jahit. Maknanya kita masuk lah slot-slot yang mana orang perlukan kita. Sebab sebelum ni orang tak nampak kita. Sebab apa? Sebab kita tak ada marketing. Orang tak kenal kita sebab apa? Kita tak ada ilmu. Orang tak nampak. Sebab saya tak perlu cerita pun. Macam mana memula saya pergi ke brand-brand lain, diorang tak layan. Kan? Datang pun, kita pun tak ada apa sangat. Baru sebulan 2 bulan buka bengkel, kita datang pun dah tak layan. Bawa duit banyak-banyak pun diorang tak layan sebab kita tak ada nama. Cakap apa pun diorang tak layan. Tapi alhamdulillah sekarang, saya dah masuk 2 syarikat besar. Antara yang terbesar kat Malaysia lah. Saya dah pergi ke kilang dan alhamdulillah, dua-dua tu sedang kita tengah deal lah. Okay, kita tengah deal. Alhamdulillah. Kita punya rezeki mungkin kita akan sign kontrak dengan seorang ataupun dua-dua sekali lah. Itu adalah pencapaian besar bagi saya untuk tahun ni lah, penutupan 2021.
dan 2022 mungkin kita akan menaik taraf lagi lah. Bukan sekadar kerja tapi tim kita kena lagi kuat lah, sebab kita dah berkolaborasi dengan brand luar. Bermakna bila campur tangan orang luar ni, kita patut kita kena bagi komitmen yang lebih lagi. Sebab sekarang ni kalau kita kat sini, kita jadi masalah kat sini, kita boleh deal kita-kita je. Tapi bila kita dah berkolaborasi dengan syarikat-syarikat besar ni ataupun brand-brand besar ni, kita kena lebih jaga nama kita dan jaga nama dia. Kita kena dua nama. Sebelum ni mungkin kita jaga nama sendiri. Mungkin sebelum ni kita belum masuk kat sini, se-Ahmad Empire, belum masuk Ahmad Motorwork, kita kat IG ataupun sosial media kita boleh bedal kan. Politik kita bedal lah, isu agama kita bedal, apa-apa benda pun kita bedal, kita main kacau-kacau orang. Tapi bila dah masuk sini kita dah tahu lah, kita dah jaga. Sosial media kita jaga kan, bahasa tu jaga kan. Maknanya benda-benda yang bersifat perkauman, agama ataupun politik ni sangat penting lah. Okey, benda-benda ni kita tak perlu pun nak ulas-ulas, kita bukan menteri. Dan kita pun tak ada benda pun nak kaitkan, kita pun tak mahir sangat pun benda tu. So tak perlulah. Bila pula kita dah masuk pula dengan satu lagi brand lagi, kita perlu berhati-hati lah. Sebab kita bawa nama dia sekali. Apa-apa yang kita post kat social media, apa benda pun lah kan, kita maki ke, kita buat apa ke, benda orang akan nilai lah. Orang akan judge. Macam Hakim cakap tadi lah, 10 kita buat baik kan, satu yang jahat tu ataupun keburukan kita tu, kadang-kadang kita silap kan, tengah-tengah sakit hati kita update benda ke, orang akan nampak benda tu, dah akan ingat sampai bila lah. Sama macam kita lah, kalau kita buat apa-apa pun, apa benda kita buat buruk tu, orang akan nampak lah. Orang akan nampak dan akan ingat lah. Bukan kita cakap kita ni perfect, bukan. Kita buat silap agak, cuma kalau boleh kita kurangkan lah. Kita try beringat ataupun emosi kita tu kena jaga, sebab kita kat sini rata-rata adalah lelaki, bukan perempuan. Kalau perempuan ni kita tahu mood dia lain, tapi lelaki ni lebih pada emosi, kena banyak bersabar, kena banyak tabah lah. Semua orang ada masalah, setiap orang tu ada masalah kat sini, bukan orang je, saya lagi banyak masalah. Sampai semalam betul nak buat kerja, naik atas betul nak buat kerja, tak pergi mana tak kerja, saya pergi hujung. Sebab tak boleh. Dengar banyak bising pun tak boleh, sebab betul-betul nak fikir apa benda. Sebab kita ni nak deal, kita nak buat satu kertas kerja kan, portfolio, kita nak kena bagi proposal ni bukan biasa-biasa. Bukannya amount RM1, RM2, bukan kita nak minta RM10, RM20, bukan. Benda ni sangat-sangat tinggi lah, dan itu melibatkan amanah dan tanggungjawab kita lah. Jadi kita once kita dah sign, once kita dah collaborate, semua kena kerjasama lah, bukan saya saja. Kalau saya saja yang sign and korang semua tak kerjasama, saya pun mati juga. Tak boleh macam tu. Maknanya kita tahu, sebab saya confident dengan korang pun bagus, punya attitude yang bagus. Saya nampak lah pencapaian-pencapaian korang ni dari hari ke hari ni memang sangat bagus. So saya berani ambil risiko untuk pergi sign dan kita try deal yang terbaik lah. Sebab kalau kita tengok dalam seminggu ni agak lebih kurang 2 kali lah. Campur esok atau lusa saya pergi Pening. Maknanya dalam seminggu kita pergi 3 kali pergi Pening. Pening tu bukan sebelah rumah tau. Pening tu agak beratus kilo jugalah. Kan, drive seorang kan, ngantuk-ngantuk pun drive juga. Tapi demi inilah. Demi untuk future lah, future plan. Bukannya tak nak bawa semua, boleh bawa semua kan. Tapi kat sini berapa banyak motor yang perlu disiapkan. Kita tahu, tapi tak apa. Sebab saya sedar kat sini semua memang boleh mantap, boleh cover. Saya berani pergi lah. Saya try suarakan, kemukakan kita punya hasrat, kita nak grow. Sebab kalau kita tak pergi, kalau saya tak pergi, siapa kat sini boleh pergi? Siapa yang boleh bercakap ke depan ni? So mungkin belum lagi. Boleh cakap depan ni, tapi mungkin belum lagi, ataupun belum tahu lagi macam mana nak manage team ataupun apa benda yang nak dibuat akan datang, plan tu. Sebab mungkin kat sini bukan kita cakap semua orang tak boleh fikir, bukan. Sebab sekarang ni korang masih lagi di tahap saya yang dulu. Bukan tak dulu apa, tengah belajar buka motor, tengah belajar nak set up ni, saya tak siar. Korang tak ada masa untuk fikir apa benda nak kena buat depan. Sebab korang punya korang punya panggil scope lah. Kalau korang bahagian management, korang bahagian HQ, mungkin korang kena berfikir, cari peluang sini, cari supplier sini, cari sebagainya macam Ilmi lah. Dia bahagian tu lah, dia bahagian cari costing yang paling murah, barang yang paling bagus, apa benda ada, itu bahagian dia. Bahagian korang adalah bahagian korang tingkatkan ilmu, tambah baikkan jalan kerja, hasil kerja dan diri lah. Bukan dari segi kerja bagus, kalau attitude tak bagus pun tak boleh juga. Kan? Hari ni datang, esok tak datang lewat, apa sebab tak punctual. So itu pun diambil kira juga. Mana-mana syarikat besar ataupun syarikat kecil, itu adalah basic lah. Kenapa kita boleh bertahan sampai sekarang? Kenapa kita boleh improve daripada dulu yang tak ada apa? Kalau betul-betul masuk tengok gambar macam dulu, dinding semua putih je. And kotak tak ada apa, kapet lembu pun tak ada. Kapet lembu ingat murah ke? Pergi tengok Shopee berapa harga. Tapi kita boleh tambah. Mungkin lepas ni kita ada hidrolik punya mesin, mungkin ada, insyaAllah. Tapi itu akan datang lah, man-man lah. Kita ambil masa untuk kita tambah baikkan, cara makin pro. First kali cara pro, kita kena pro dulu lah. Pro dari segi apa? Attitude kita. Kita punya, apa gitu, jati diri kena tambah. Kalau attitude ada datang pun
lemau je, lesu je, memang datang awal tapi lemau lesu tak boleh buat kerja kan, pun tak juga, mana kena semua sekali lah, kena cekal, sabar. Mana kita tahulah rezeki tu akan datang bila Tuhan nak bagi lah. Sebab kalau kita minta, contohlah kita gaji nak 5,000, nak 10,000, contohlah. Kalau Tuhan bagi esok pun, kita tahulah 10,000 tu mesti kereta kita rosak, hilang, ini, mak sakit, anak sakit. Ada je benda menyebabkan duit kita tu tak dapat juga. Sama je. Baik kita gaji 100-200, tapi hari-hari nak makan, ada orang bayar. Nak makan, ada orang bayar. Nak makan, ada orang bayar. Satu tu tak guna, sampailah ada duit. Daripada gaji 10,000, jadi negatif. Itu sakit, ni sakit, kereta rosak, kereta hilang, macam-macam dugaan. Sebab itu adalah, orang panggil tu takdir lah, ataupun kita panggil, itu hakikat hidup lah. Kalau boleh sampai rezeki kita, bukanlah. Tapi kalau flow tu cantik je, perancangan kita cantik, kita tengok, okey, apa yang kita rancang tu, berada dalam landasan, maknanya itulah nak sampai kita rezeki. So, kalau jadi tu, maknanya rezeki lah. Kalau tak edit tu, tak boleh buat apa lah. Kita kena redha je lah. Sebab tu adalah dugaan atau ujian kita untuk kita belajar cara berfikir dan cara kita untuk plan apa yang ada pada masa akan datang lah. Apa yang kita nak buat. Macam kat sini pun saya tahu, semua ada matlamat yang besar. Nak jadi foreman yang sangat terkemuka. Nak jadi seorang yang pro. Mungkin bukan kat sini, mungkin nak pergi ke Toyota, nak pergi ke Honda, mungkin nak pergi ke Yamaha, mungkinlah, kita tak tahu. Ada sifat yang nak ada bengkel sendiri, nak jadi owner. Memang sini sepatutnya jadi owner lah. Siapa tak jadi owner pun saya akan terajang pergi jadi owner jugalah. Saya akan paksa dia akan jadi owner. Sebab tu kita kat sini kita cakap, kita atas sini bukan untuk belajar bekerja je. Siapa je datang kat sini, datang untuk bekerja, saya halau. Saya cakap, tapi kalau kau rasa macam nak jadi owner, rasa nak improve, rasa nak ada bengkel sendiri, rasa nak ada sistem sendiri, rasa nak boleh bersaing sesama kita, kita on, tak ada hal. Drag pun kita je semua. Ahmad, Meng Ahmad. Santai kita buat event kita sendiri je. Satu drag tu kita saja. Orang nak masuk pun tak ada tempat. Nak daftar tak boleh sebab bengkel Ahmad saja penuh. Seorang tak ada biji, seorang biji. Kalau 10 negeri, kalau 9 negeri dah 18 biji. Contoh. Contoh je lah. Itu pun dah tak boleh buat apa lah. Itu saja kita. Tapi itu benda tu makan masa yang lama. Sebab kat sini kita pun tak berkembang lagi, masih lagi kat sini. Orang nampak kita dah besar tapi bagi saya masih kecil. Bukan kita tamak tapi kita ada sifat untuk grow lagi. Sebab saya nak juga kat sini, kat sini lebih maju. Maknanya boleh keluar buka bengkel, mana bukan pakai bengkel sendiri lah. Better kalau boleh kita collaborate. Kita boleh guide. Sebab saya tahu kat sini ada ex foreman kita yang dah keluar tapi masih lagi buat di rumah, masih lagi tak mampu untuk buka kedai. Saya jagakan kalau keluar tak perlu buat kat rumah sepatutnya. Buka je kedai. Tak perlu takutlah. Kita ada rezeki masing-masing. Mesti ada Tuhan yang hantarkan customer-customer yang datang. Jangan risau. Sebab kita kadang-kadang kita takut. Member momokkan kita. Kau buka bengkel ni boleh hidup ke? Ni boleh hidup ah. Itu momok tu momokkan kita. Kita takut. Jadi takut lah. Lagi takut cerita tu. Lagi takut. Nak buka ni. Tak, sebenarnya kita buka je. Rezeki Tuhan tu akan sampai. Dia akan bagi punya. Yang penting kita kena betul lah. Niat kita tu nak bantu lah. Bukan kita nak berniaga ni nak kaya. Bukan kita nak berniaga ni nak tahu untung kan. Nak ambil margin kau besar. Nak ketuk orang. Bukan. Sebab kita ni kita tahu kenapa kita cah macam tu. Kenapa cakap, bang MW mahal bang. Orang murah. Kita tahu kenapa kita buat mahal. Bukan kita buat mahal, kita standard price. Okey, contohlah kita cakap, logiknya lah. Okey, kau jual blok harga RM60, aku jual RM59. Esok agak kau nak jual 60 ke kau nak jual 58? 58. Dia jual 58, kita nak jual apa? 57. 56. Saya angkat 55. Bid makin turun. Habis tu, dah jadi apa? Jadi free. Assalamualaikum bang, nak blok ambil lah. Nak blok ambil lah. Tak payah jual. Tapi kita standard price. Kenapa orang macam tu? Sebab dia tak boleh lawan dengan marketing kita. Marketing kita dia tak boleh lawan. Sebab kita punya komitmen, kita punya team kuat. Kita ada attitude kita. Kita kuat kat situ. Kita kena faham. Kita kena faham kat situ. Banyak orang cakap, abang jeruk sini atas 6,000 mahal Orang buat satu 2,000, 3,000 Betul bang. Kami ada warranty, kami ada ni. Cara kerja kita semua lain. Boleh je diorang buat 6,000, kita buat 6,000 sama je. Tapi kenapa diorang tak nak buat? Sebab diorang tahu memang sepatutnya hasil kerja dia, penat dia, ilmu dia sepatutnya harga macam tu. Sebab apa dia tahu? Dia tak ada ilmu. Dia tak tahu macam mana nak explain kat customer. Dia tak tahu macam mana nak bagi tahu, okey, kenapa harga macam ni? Kenapa? Dia tak tahu nak nilai ilmu dia, betul. Sebab dia tak tahu macam mana nak cari cam ni, dia tak tahu macam mana nak dial, dia tak tahu macam mana nak praktikkan, dan dia tak tahu nak explain kat customer, dan dia sebenarnya nak jalan mudah untuk cepat orang datang, customer ramai buat, tapi akhirnya motor banyak tak dapat nak buat. Bayangkan orang kata buat kat lalu ramai. Tapi alhamdulillah kita tengok sini pending berapa banyak. Bukan kita cakap kita nak belagak, bukan. Cuma kita bagi tahu standard price is standard price lah. Maknanya kita tak adalah kita boleh je buat orang buat 2,000, kita boleh buat 1,900 sebab kita ramai.
Kita boleh buat PMP, tak ada masalah. Tak payah pun nak buat macam-macam. Kita boleh buat cepat. Tapi bila kita buat 1009, kedai lain tengok, dia kata apa? 1008. Kita nak buat apa? 1007. Tak sama dah. Oh 1007. 1006. Alah. Bang nak buat jerut, hantarlah masuk, esok keluar. Free apa? Tak ada harga. Apa benda? Kita buat ni tak apa. Tak ada pun Honda buat macam tu. Tak ada pun Toyota, Yamaha buat macam tu. Diorang semua ada standard price. Kita yang buat standard price. Orang perlu ikut kita sebab kita ada sistem. Tapi orang sekarang ni, dia tak nampak apa benda yang dia buat. Dia hanya nak, okey, kalau aku tak jual, aku tak buat motor ni, esok aku tak ada gaji. Tak boleh macam tu sebab kita tahu rezeki ada. Kita kena marketing. Kita kena ada team. Sebab tu kalau berniaga seorang-seorang, kita hanya untuk seorang. Tapi kalau kita ramai-ramai, kita ada skill ramai. Setiap orang yang datang kat sini adalah pembawa rezeki. Kena faham. Lepas tu saya suka ambil orang. Saya suka ambil orang sebab setiap orang ni kita tak tahu rezeki dia. Sebab kita kat sini kita tengok, okey ni pandai lain, ni pandai lain, ni pandai lain, ni pandai lain. Kadang-kadang yang dia pandai tu saya tak boleh buat. Yang pandai ni dia tak boleh buat apa saya buat. Tapi dia punya kepandaian saya tak boleh buat. Semua orang ada kelebihan. Sebab tu cerita ni bukan cerita kita betul-betul sempurna, bukan. Dia menggabungkan semua jadi sempurna. Macam kita lah, kita tak sempurna kalau tak ada bini. Mesti kena ada bini juga. Berdiri seorang lelaki sebab ada perempuan lah. Kan? Sama ada ibu dia ataupun dia punya wife. Antara dua je. Sebab kalau tengok betul-betul lelaki kuat mesti akan ada dua ni. Saya pun tak boleh kalau tiba-tiba wife tak ada, siapa nak basuh baju? Contohlah siapa nak masak? Sebab benda tu dia jadi leak kat situ. Maknanya kena ada kekuatan, anti saya down, mesti kena ada nasihat. Mana? Orang kanan ni lah. Kan? Benda ni sangat penting. So benda-benda macam ni, apa yang diorang kata macam mana nak jadi bengkel besar, macam mana nak terus maju. Maknanya dia sebenarnya hanya kena bergabung lah semua. Semua kena ada komitmen, semua kena faham perjuangan, mesti kena tahu. Kita kena didik. Contohlah siapa-siapa yang tengok kat YouTube ni, mungkin dia sekarang dah ada bengkel tapi dia tak tahu kenapa orang datang Cup and Go. Memang kat sini pun sama juga. Orang akan datang dan pergi dan kami pun akan halau juga mereka pergi. Pergi cara baik lah. Buka bengkel ke, buka kedai baru ke, branches ke apa benda tak kisahlah. Asalkan dia jadi yang terbaik. Bukannya Cup and Go ni datang 3 bulan 4 bulan dah agak-agak pala tahu belah. Agak-agak, rugi ni kalau aku buat kat sini, aku gaji kat sini 1,000 lebih, 2,000 lebih. Kalau aku buat kat rumah, 3,000, 4,000. Memang betul. Tapi sampai bila? Macam saya cakap lah, okey boleh je. Kalau saya buat seorang, saya boleh je. Boleh je hidup juga, boleh je margin tinggi. Tapi kalau saya sakit, siapa nak tanggung? Kalau sebulan saya sakit, 2 bulan saya sakit, siapa nak bayar gaji saya? Siapa yang nak buat ni? Siapa nak buat ni? Tak boleh. Sama macam kita kat sini, kita tiba-tiba nak pergi cuti, kan? Contohnya kita kerja sendiri dekat rumah, kita bercuti, tiba-tiba gaji kita tu tak ada. Siapa yang nak tanggung? Maknanya kalau kita ada staff ataupun kita ada team, kita boleh cover. Lepas kita pula, dia pula nak pergi, nak cuti-cuti je. Lepas dia pula, kita boleh ganti. Sebab tu perlukan team. Okey? Kena faham, pokok yang besar, pokok kelapa ke apa, dia tinggi-tinggi, lama-lama apa, dia goyang-goyang, kena angin tolak sini. Dia kat sini. Maknanya dia kena ada bergabung. Maksudnya dia kena saling membantulah. Supaya dia boleh tegak. Tinggi je pokok tu, akar dia mesti lagi kuat. Sama macam kita nak naik tinggi, kalau akar tak aman, nak buat seorang tak boleh. Memang boleh untuk seorang, tapi kena faham bab bisnes ni. Nak naik laju, nak naik cepat, nak naik senang, buat seorang. Tapi nak bertahan lama, kena ramai. Mesti kena ada team. Memang kita cakap, okey, kita buat seorang, kita margin kita tinggi. Tak payah bayar ni, tak payah bayar ni. Kalau aku buat kat rumah, tak ada hal. Bayar duit rumah je. Duit sewa rumah, buat motor kat rumah. Tapi, seorang je. Seorang je lah. Tapi tak tahu bertahan lama ke tak bertahan lama. Tapi bila ada team ni, Alhamdulillah. Dan kita, insyaAllah lah, akan terus maju dan kita akan terus pergi meluncur lah. Pergi cari peluang mana-mana yang boleh dengan apa yang kita mampu lah. Apa yang dirancang lah. Right? Tapi sebaik-baik perancang adalah daripada Tuhan lah, bukan daripada kita. Kita ni hanya adalah penggerak. Apa yang Tuhan bagi ilmu, apa yang Tuhan bagi idea kat kita ni, kita buat lah apa benda yang dia bagi. Jadi tak edit, kita bakal cerita lah. Itu adalah tetap juga daripada ilmu dan pengalaman lah, yang kita akan guna pakai dan kita harus manfaatkan lah. Sebab kita kadang-kadang kita try bukan semua jadi. Kita buat pun enjin pecah. Kita buat pun enjin tak jadi. Ni HP tak keluar. Tapi itu adalah ilmu. Kenapa tak edit? Kita dapat ilmu tu. Bila dah dapat ilmu tu, baru kita boleh jadikan dia sebagai penambahbaikan. Macam dulu, kenapa enjin pecah? Kenapa enjin pecah? Setahun 20 biji pecah. Kita sekarang ni setahun 1 biji pun tak ada pecah. Bukan kita nak pecah. Bukan kita kata nak bagak. Bukan. Tapi improvement kita. Katanya improvement kita boleh nampak. Kita punya cara kerja, cara kemodenan kita, macam mana boleh macam tu. 2015 saya buat lebih kurang 10 biji pecah. 2016, 20 biji. Lebih kurang. 2017, pecah. Bukan saya motor kamu, motor saya sekali pecah. Saya buat accident sekali 2019. 2018 pecah. 2019 pecah. 2020 dah start tak ada pecah. 1 2 je. Tahun ni PKP lagi tak ada pecah. Tak ada pecah lagi.
Alhamdulillah. Ada pecah kan? Customer kita tak ada lagi kan? 2021 nak masuk hujung tahun dah. Ada pecah. Satu, dua. Ada 2 pecah. Y dengan yang Cross Selangor tu ah. 2 biji. Dia pecah buat sini semua. Apa pecah? Kenapa pecah? Piston pin. Dia dah 2 kali overheat. Okey. 2 kali overheat. Itu ada masalah tu lah. Tapi peratusan tu dah kecil. Daripada 20 biji hingga 2 biji setahun tu dah alhamdulillah. Sebab kita nak bagi sifar tu agak susah ataupun agak mustahil lah sebab kita ramai gila customer. Kalau customer kita 20 orang dalam masa setahun ni agak lain lah. Dan kita kena faham tau, statistik dulu kita punya customer sikit. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 statistik ataupun average kita customer berapa banyak je. Tapi 2020 dengan 2021 ramai gila. Kalau kita ambil peratusan tu, kalau pecah sebenarnya lagi kecil. Walaupun ada satu pecah atau 2 pecah, sebenarnya peratusan lagi kecil sebab customer kita ramai gila. Terlalu ramai. Tapi alhamdulillah kita dapat improve dan kita dapat buktikan yang kita ni mampu menjadikan hari-hari kita ni lebih baik lah. Alright, so kat sini apa yang sahabat kesimpulan kat sini, sebenarnya kita semua kena bekerjasama lah. Bukan dari segi yang besar-besar saja. Maknanya yang kecil-kecil ni pun, yang baru-baru ni pun kena ambil lah. Sebab ramai kat sini kita pun muda-muda. Sebab tu kita lahirkan syarikat idola remaja. Bukan kita nak naikkan kita, saya pun dah tua dah. Kalau cakap kita syarikat remaja, kita tak ada remaja dah. Anak dah 4 dah. Anak dah 4 dah. Kan? Usia pun dah tak ada, bukan ingat tanggal 2 lagi ni. Masuk tanggal 3 dah. So macam tua. Aku cakap macam muda tak ada. Sebenarnya kita dah tua dah. So kita angkat budak-budak remaja ni sebab yang menggerakkan kita nanti ada budak remaja, bukan orang tua-tua dah. Tua-tua tak ada dah. Dia hanya boleh manage, hanya boleh bagi tahu ni, tapi kudrat tu semua ataupun nak jadi idola ke, nak jadi apa ke, semua orang muda. Macam tadi Hakim cakap, ketuklah nama. Semalam saya pergi Angkerik pun sama cakap, ketuklah nama. Ada 5 orang, 6 orang tu ambil gambar dengan saya semua repost. Cakap ketuklah nama. Sebab apa, benda ni akan buat income pada kita. Macam Hakim cakap tadi, dah ambil berapa review, produk review 300. Contoh je lah. Contoh dia 300. Mungkin dia boleh up lagi. Tahun 2022 mungkin agak up lagi. Sebab dia tahu circle dia macam mana, viewer dia berapa ramai, gambar dia makin cantik. Tu dah beli handphone macam tu. Rugi lah kalau tak up sikit harga. Handphone paling canggih kat dunia ni, bukan kat Malaysia. Kat dunia ni paling canggih dia beli dah. Saya pun dah ketinggalan berapa tahun. Tak mampu nak beli. Saya hanya mampu nak beli Porsche bulan depan. Saya tak apa lah, saya berkeperluan dapat video cantik ni pun dah okey dah. Selagi handphone tak jam lagi okey, kita buat lah. Apa-apa pun minat kita lah. Apa yang siapa yang ada kat sini ada keinginan rasa tak boleh masuk dalam kamera, nak balik tabir je, tak apa, balik tabir. Tak ada rasa macam nak expose, ikutlah. Kalau rasa boleh jadi tulang belakang yang kuat kan, boleh, tak ada masalah. Cari budak untuk naik, kita belakang support. Dia tak ada kita mati, kita tak ada dia mati. Kena jadi tu. Macam kita tahu kat sini Ami. Ami adalah tulang belakang MW. Maknanya kalau dia tak ada dulu kat sini, MW tak tahu juga, tapi tengok ada tak orang kenal dia? Tak kenal. Tapi kenapa dia ada kat sini? Sebab dia antara yang paling padu lah. Maknanya dia ada sampailah tak ada apa-apa, sampailah ada lah, memang dia ada. Cuma orang tak nampak dia sebab dia tak expose. Dia bukan jenis yang betul-betul boleh buat video apa. Cara cakap pun kita tahu. Dia bukannya jenis orang boleh bercakap macam saya. Udah berapa ni? Berapa minit lah? 28 minit. Betul lo. Alright. Dia bukan orang macam tu yang boleh bercakap lah. Bukannya dia tak boleh cakap. Dia boleh je explain apa benda, tapi dia bukannya jenis yang boleh bawa macam ni. Dia hanya cakap benda poin-poin yang penting je. Dia bukan jenis orang expose, tapi boleh je hidup sampai sekarang. Kenapa tak boleh lah? Boleh je jadi orang yang hebat. Boleh je jadi orang yang penting. Dia tak ada pun susah juga. Dia tak ada pun susah juga. Saya tak ada pun susah juga. Siapa nak marketing? Dia boleh buat enjin, boleh buat motor, boleh buat semua, tapi orang tak nampak dia, siapa nak hantar motor kat dia? Kalau saya orang nampak saya, tapi kalau saya tak boleh buat motor, saya tak boleh custom ni, saya tak boleh buat ni, tak ada Ami, tak boleh juga. So kena saling. Sebab kita ni saling kena ada team lah. Saling bantu lah. Yang ni melengkapi. So korang pada yang rasa macam tak boleh nak bercakap depan kamera, janganlah rasa down apa kan. Kita cari apa yang ada pada diri, apa yang korang boleh menonjol. Bukan kita cakap sini semua kena jadi idola, tak. Sebab kita dalam persaingan satu kelas pun seorang je dapat nombor 1. Seorang je dapat nombor 2. Mana semua dapat nombor 1, pelik lah. So kena bersaing lah, saya bersihat lah. Jangan santau-santau ni pula kan. Santau ni pula. Jangan macam tu lah. Kita Melayu ni, kalau boleh kita dah jadi Melayu moden. Nak bersaing, saya sihat lah kan. Kau ada motor lawa, aku nak buat lagi lawa. Kau lagi lawa, aku nak lagi lawa. Bukan kita bagi bunuh dia pula kan. Bagi macam-macam pula ke dia.
So kata kat sini kena ikhlas lah apa-apa pun. First kali ikhlas lah. Right. So kesimpulan kat sini, kenapa orang hantar kat MW, kenapa orang nak saya buat, dia sebenarnya bukannya nak orang saya buat, sebenarnya ikhlas tu penting. Ikhlas tu penting lah. Orang buat spek 60, saya buat spek 60 juga. Orang buat spek 60 juga. Pandang pada bengkel buat spek 60, tapi ikhlas tu lain. Saya tahu ikhlas saya macam mana, dia ada ikhlas di sini. Apa yang saya buat tu, itulah saya bagi. Apa yang dia bayar tu, kadang-kadang saya bagi kau-kau lagi. Okay? Dan apa yang saya buat ni, sebenarnya, apa yang setiap kali, okay, ini rahsia saya lah. Apa yang saya buat enjin tu, saya nak enjin ni paling laju. Setiap kali saya buat enjin tu. Masuk pula spek 57 ni, saya nak 57 ni paling laju. Itulah saya buat, sampailah sekarang, tetap enjin tu akan jadi. Tetap enjin tu cakap, lain lah, Apik buat. Lain lah. Sebab apa? Sebab target kita tu, ikhlas kita tu, kita nak yang terbaik. Bukan saya cakap, okay, 57, so 57, tak. 57 ni aku nak 57 ni lagi power daripada 57 bulan lepas. Okay, 57 aku ni, okay, aku nak 2 semalam tu. Ataupun, tadi buat 57, aku nak 57 ni lagi power yang ni. Setiap tu kita kena upgrade. Walaupun kita corak yang sama, porting sama, grain bar sama, CR sama, cam sama. Tapi kenapa ada sifat itu? Itu nama ikhlas. Kita nak. Sebab kita bertanggungjawab atas apa yang orang bayar. Sebab tu orang buat dengan kita akan rasa lain sebab kita ikhlas tu. Sebab tu kita kena terapkan diri ni benda ni. Apa-apa pun kita buat, bukan dari segi bisnes ni, apa-apa pun kita buat lah. Kita bancuh air ke, kita nak, okay, air ni aku nak kau minum ni paling sedap. Kena ada niat benda tu lah. Itu adalah dalam hati lah. Right? Itu adalah niat. First kali ada niat, apa-apa pun niat tu penting. Right? Right? So itu saja daripada saya. Okay? Banyak-banyak lebar ni cerita. Right, nanti kita cerita lain lagi. Okay? Mungkin ada yang bermanfaat kat sini yang boleh diambil, ambil. Okay? Kalau ada apa-apa yang terkasar bahasa ke, yang tak betul apa ke, kan? Tersasar apa ke, boleh buang tepi lah. Right? Itu kesilapan daripada saya. Okay? So tak ada apa. Terima kasih kerana meluangkan masa kan. Ada yang seperti tidur kan, biasa tu. Macam ilmu macam ni. Ada yang sangat-sangat macam ni. Tak boleh buat apa lah. Okay? Itu adalah normal. Itu adalah normalisasi. Okay? Itu saja daripada saya. Semoga apa yang kita ambil ni, kita dapat dengar ni bermanfaat. Sebab kita dengar direct ni berbanding dengan YouTube. Okay? Kat sini lah. Yang paling penting kat sini. Okay? Bukan kat YouTube tak penting. Tapi kat sini saya lebih menjagalah. Sebab saya kenal lagi semua kat sini. Saya nak jadi orang-orang hebat. Dan mungkin lepas ni pun saya tak selalu ada kat sini. Saya tak selalu ada kat sini. So saya tak nak lah. Bila saya datang balik jadi low, jadi lain. Hari-hari saya nak kena bambu. Saya nak kena tiaw. Nak kena tiaw hari-hari. Tak nak macam tu lah. Saya pun dah boring lah. Bukan kerja saya lah benda tu. So kalau boleh semua saya nak mantul-mantul lah. Saya nak tengok lepas ni punch card semua cantik-cantik kan. Tak ada robot apa. Sobek-sobek lah, robek-robek merah-merah lah. Tak nak macam tu lah. Kalau boleh nak dia hebat kena macam tu lah. Kan? Macam mana kita nak kuatkan diri kita tu, itu diri kita sendiri lah. Apa yang kita nak untuk akan datang. Right, itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share. Right, mantul-mantul guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat.